Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi kali ini dalam pengajian online fizik. Kita akan meneruskan pelajaran kita untuk tajuk daya dan gerakan satu. Kali ini kita akan pergi kepada tajuk yang keempat, iaitu inertia. Inertia. So, kita ada 3 standard pembelajaran. Yang pertama, kita kena menerangkan konsep inertia melalui contoh. Kemudian kita akan membuat satu eksperimen untuk mengenal pasti hubungan antara inertia dan jisim. So, apa hubungan antara inertia dan jisim? Dan yang akhir sekali, yang ketiga, kita nak mewajarkan kesan inertia dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi mari kita mulakan. Katalah seorang lelaki nak menarik alas meja tanpa menjatuhkan barang yang ada di atas alas meja tersebut. Bagaimanakah lelaki itu boleh berbuat demikian? Mana di atas meja? Okey, ini dia. So kita ada lelaki ni, dia alas meja, dia ni ada pinggan semua ya. So dia tarik. Jadi dia akan menyentak alas meja dengan pantas tanpa menggerakkan objek di atas meja. Jadi apa jadi? Nampak? Dia dapat tarik sentak alas meja tersebut tanpa menggerakkan sikit pun objek yang ada di atas meja tersebut. Kenapa jadi demikian? Bagaimana dia boleh buat demikian? InsyaAllah nanti kita akan tengok kemudian. Okey? So, kita akan tengok bahawa tajuk yang kita akan bincangkan ini berkaitan dengan inertia. Jadi, standard pembelajaran pertama ialah menerangkan konsep inertia melalui contoh. Observe the passengers in the moving bus. What happened to the passengers in the bus? Jadi, kita dah bincang tadi, bergerak ke depan kan? Jadi, perhatikan penumpang dalam bas yang sedang bergerak. Jadi, apakah yang berlaku pada penumpang dalam bas apabila bas berhenti secara tiba-tiba? Okey. Jadi, The passengers were thrown forward. penumpang bas tak akan terlupa ke depan. Mengapa? Okey. Jadi, apabila bas bergerak, penumpang juga bergerak dengan laju yang sama dengan bas. Apabila bas berhenti, penumpang ingin terus bergerak. Oleh itu, mereka terhumbang ke depan. Okey, ini kita ada situasi yang kedua. Okey. Okey, apa berlaku pada lelaki-lelaki dalam kereta itu apabila kereta digerakkan secara tiba-tiba ke depan? Jadi kepala mereka terhumbang ke belakang apabila kereta mula bergerak. Okey. Jadi kita ada 2 situasi tadi. Okey. Kan, satu terhumbang ke depan, satu lagi terhumbang ke belakang. Jadi apakah kesamaan kedua-dua situasi tadi? Jadi penumpang dalam bas terus bergerak ke depan walaupun bas telah berhenti. Kes yang pertama ni kan. Penumpang di dalam bas terus bergerak ke depan walaupun bas telah berhenti. Lelaki dalam kereta ingin kekal pegut apabila kereta mula bergerak. Jadi dalam kedua-dua situasi tadi, penumpang menentang perubahan terhadap keadaan asal mereka. So kalau tengok situasi yang pertama, yang tadi, penumpang dan bas bergerak bersama-sama, tapi apabila bas berhenti, penumpang tak nak berhenti. Dia nak teruskan pergerakan, jadi oleh itu dia akan melonjak ataupun terhumbang ke depan. Tapi bagi kes yang pertama tadi ni, yang kedua ni, penumpang dan kereta berhenti, tidak bergerak, pegun. So apabila kereta bergerak tiba-tiba ke depan, penumpang tak nak bergerak ke depan, dia nak pegun lagi. Dia tak nak bergerak lagi kan. Jadi sebab itu dia orang kata tertinggal ke belakang. So yang dikatakan mereka nak menentang perubahan terhadap keadaan mereka. So inilah yang dikatakan konsep inertia. Maknanya apa yang dimaksudkan dengan inertia? So, si inertia ialah satu sifat sebenarnya. Dia bukan kuantiti fizik. Dia adalah satu sifat yang mana yang ada dalam satu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya. Sama ada keadaan rehat atau keadaan gerakan dalam satu garis lurus. Maknanya, satu objek itu, kalau dia sedang pegun, dia sedang berehat, dia nak terus berehat. Kalau ada orang cuba nak gerakkan dia, nak gerakkan objek tersebut, dia menentang. Begitu juga apabila objek itu sedang bergerak, biasanya gerak dalam garis lurus lah. Dia akan terus bergerak dalam garis lurus.
dia tak nak ubah pergerakan dia. Kalau ada orang ataupun satu yang cuba mengubah pergerakan dia. Okey, ni tadilah kita tengok kan. Okey. Alright, so situasi ini diterangkan lebih lanjut lagi oleh Isaac Newton melalui hukum gerakan Newton pertama. So dia kata apa? Sesuatu objek akan kekal dalam keadaan rehat atau bergerak dengan hal laju malar jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Sekali lagi, sesuatu objek akan kekal dalam keadaan rehat ataupun sedang bergerak dengan hal laju malar jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Maksudnya begini, suatu objek yang pegun akan terus berada dalam keadaan pegun. So, tengok bola dia kan. Ya, dia duduk situ. Okey. Selagi tak ada siapa sepak dia duduk situ lah. Tapi bila ada orang sepak dia, maksudnya bila sepak maksudnya apa? Daya dikenakan, maka bola itu akan bergerak. Dan ataupun yang kedua, objek yang sedang bergerak akan terus bergerak dengan hal laju malar dan arah yang sama. Maksudnya bola tadi dia akan terus bergerak dengan arah yang sama, laju yang sama, kecuali dikenakan satu daya luar. Maksudnya ada orang tangkap ke bola tersebut kan. Macam ni masuk dalam jaring kan. So bola itu akan berhenti. Okey. Maksudnya ini yang dikatakan apa? Hukum gerakan Newton pertama. Okey, yang relevan yang selari dengan konsep initial tadi. Okey. Agak-agak dah faham kan? So, mari kita teruskan. Kita tengok beberapa contoh lah aktiviti yang kita boleh buat sebenarnya dalam makmal. Cikgu dah sediakan beberapa aktiviti. So, aktiviti yang pertama ialah kita ada satu gelas kosong. Okay, kita ada satu gelas. Dia letakkan duit shilling. So, kita letak duit shilling atas cardboard ni. Kemudian apa yang berlaku ialah kita sentakkan cardboard tu secara mufuk. Maksud kita tarik arah ke kanan lah. Dengan pantas ya. So, apa yang berlaku pada duit shilling? Okey, jadi apa yang berlaku ialah apabila cardboard ditarik dengan cepat, duit shilling jatuh terus ke dalam gelas. Okey, kita tengok video ni ya. Okey, duit jatuh Oh, ni lebih menarik lagi. Okey, canggih. So, maknanya, apa nak terangkan, apabila cardboard ditarik dengan cepat, duit shilling jatuh terus ke dalam gelas. Kenapa? Inilah apa yang disebut sebagai initial. Duit shilling ada initial, iaitu dia nak menentang kepada perubahan pada gerakan ni kan. Maksudnya, dia dipaksa untuk bergerak bersama kad kan. Tapi dia tak nak bergerak. Dia itu initial duit shilling ingin kekal pegun. Jadi duit jatuh ke dalam gelas disebabkan oleh daya tarikan graviti. Sebab itu dia jatuh ke bawah lah sebab ditarik oleh apa? Daya tarikan graviti. Okey, kita tengok tadi. So, kita tengok contoh yang kedua. Kita ada segelas air yang penuh, diisi penuh. Dalam gelas air kaca nak bagi menarik je lah. Gelas yang kaca. Kemudian kita letak atas kertas A4. Okay, letak atas kertas A4. Kita akan tarik secara mufut dengan tiba-tiba. So, terangkan kenapa. Okey, so kita tengok apa yang berlaku. Okey. Nampak? Gelas dan air itu tidak bergancak sikit pun kan? Nampak? Okey. Jadi, kita katakan gelas berisi air kekal pegun. Kenapa? Sekali lagi, initial gelas berisi air itu ingin kekal pegun. Jadi initial yang dipunyai oleh gelas dan air tadi tidak mahu bergerak bersama-sama dengan kertas tadi lah. Oleh itu dia kekal pegun tanpa mengikut kertas yang ditarik. Inilah satu contoh konsep initial. Ingat lagi soalan pertama yang kita tanya tadi? Okey, kita tarik alas meja kan? Okey. Right. And what do we have down here, gang? We have some plates. No staples, no Velcro. The tablecloth. This is what I want you to do over the weekend when you get invited to dinner at someone else's house, okay? What you to do is they say, hey, what are you learning at the university? Say, I'll tell you what I've been learning at the university, okay? And get the table all set. Grab the tablecloth like this and say, do you believe in the first law of inertia? And they say, yes, we do. Hey, how about that? Itu anda percaya hukum gerakan Newton pertama. Okey, kita teruskan. Ada lagi contoh lah. Kali ni kita ada
bongkar kayu atas troli tau. Bongkar kayu ni duduk atas troli. Kemudian troli ni kita letak di atas landasan yang condong. Kat sini kita ada satu buku. Kita halang troli ni saja, tapi kita biarkan kayu tadi bergerak kan. Jadi biarkan troli bergerak melalui landasan, berhentikan troli dengan sebuah buku, perhatikan apa yang berlaku pada blok kayu. Terangkan pemerhatian anda. Okey, cikgu cuba tunjukkan melalui video ni. Okey. So, kita gerakkan troli, kursi je lah. So, langgar tenaga kursi. Okey. So, apa perhatian kita? Oh, ada lagi. Okey. So, blok kayu terhumbang ke depan. Tadilah buku dalam video tadi, buku terhumbang ke depan. Walaupun troli tu diberhentikan. So, sekali lagi, kita boleh kata kat sini, blok kayu bergerak bersama-sama dengan troli. Jadi, initial blok kayu ingin terus bergerak. Walaupun troli dah berhenti, tetapi initial kayu ingin terus bergerak. So, apa jadi? Oleh itu, dia akan teruskan pergerakan dia, maka dia terhumbang ke depan bila troli berhenti. Okey, Alright. Kita ada satu lagi aktiviti yang menarik. Kita ada blok kayu disusun secara menegak macam ni. Okey. Daripada bawah sampailah ke atas, kira ada 5 blok kayu. Kita pukul dengan hammer, dengan penukul di tengah-tengah ni. Dan kita lihat apa yang berlaku pada blok kayu yang di atas. Okey, kita tengok video ni. Okey. Okey. Oh, okey, nampak tu. So, apa yang kita boleh nampak ialah apa? Blok kayu yang di atas tadi akan blok kayu di atas bongkar dikeluarkan akan jatuh ke bawah. Straight dia akan jatuh tegak ke bawah kan. Nampak tu? Okey. Jadi sekali lagi, apa yang berlaku ialah bila kita keluarkan blok kayu ni, maksudnya kita paksa yang ini untuk bergerak kan. Ikut bersama kan. Tapi dia tak nak. Initial blok kayu yang di atas ni ingin kekal dalam keadaan pegun. Oleh itu, dia akan jatuh ke bawah. Okey, kita berhenti dulu di sini. Setakat ni kita sudah melihat bahawa yang pertama ialah definisi initial. Kemudian kita ada definisi hukum gerakan Newton pertama. Okey, yang mengatakan bahawa semua objek akan kekal pegun ataupun ingin terus bergerak kecuali jika ada daya luar yang bertindak. Dan yang kedua, kita melihat contoh-contoh aktiviti initial yang boleh kita lakukan. Okey, kita berhenti sini dulu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.